Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah dapatlah sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua umat Islam dijauhkan daripada wabak yang sedang melanda dunia dan melanda negara sekarang ni. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita terpelihara daripada terkena segala penyakit dan bala bencana. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sementara kita menunggu masuknya solat fardhu isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu dalam kuliah bulanan pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita masih lagi pada bab yang pertama, yakni bab memadailah kematian sebagai nasihat. Dan jangan lupa juga untuk kita niat beriktikaf. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan, mendapat rahmat dan nikmat dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala muallim rahimahullahu taala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab. Pada yang mendengarnya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, dapat mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu merasakan bahawa ajalnya telah dekat. Dia telah berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pagi hari yang membawa ke neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa aku tidak mencintai hidup hanya untuk menanam tanaman, bukan pula untuk mengalirkan sungai-sungai, dan bukan pula untuk membangunkan gedung-gedung dan istana-istana. Tetapi demi Allah, aku mencintai hidup kerana 3 perkara. Yang pertamanya untuk berpuasa di siang hari, yang keduanya untuk berqiyamul di malam hari, dan yang ketiganya untuk berkumpul di majlis bersama dengan para ulama dan majlis-majlis zikir. Baik. Mu'az bin Jabal ni salah seorang sahabat Nabi yang pernah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam.
di mana Muaz bin Jabal ni melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat di tengah malam. Nak ceritakan bahawa selepas daripada solat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang kekasih Allah yang terpelihara daripada dosa dan tidak mempunyai dosa. Tetapi minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan daripada Allah. Nabi mengadu akan kesalahan-kesalahan. Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahawa betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kita ni je yang sombong. Tak, yang sombong sebab apa? Malas nak bangun di tengah malam. Tak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak, kalau kata kita ni nak lawang seperti mana yang dilakukan oleh seorang ulama wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah, bapa wali perempuan, di mana beliau satu malam 300 rakaat sembahyang. Tak, satu malam. Kita 365 malam belum tentu lagi dapat 2 rakaat. Nah, tapi zuhudnya Rabi'atul Adawiyah ni, dalam rumah dia tak ada segala harta. Tak hanya ada pakaian dia, agak peralatan untuk memasak serta satu ceret, tak, kendi yang dia guna untuk ambil air sembahyang. Tak, sebab itulah dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kemiskinan itu adalah waktu lengang. Mana mudah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada satu malam pencuri masuk dalam rumah Rabi'atul Adawiyah ni untuk mencuri harta yang ada dalam rumah. Tak, ternyata tidak ada harta dalam rumah ni. Tapi sebelum nak keluar, pencuri ni nak keluar daripada rumah, ditahan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ditanya, adakah sudah kau mencuri barang-barang dalam rumah aku? Tak. Orang curi ni jawab, belum lagi wahai wali Allah Rabi'atul Adawiyah. Tak, maka wali Allah perempuan dia kata, jangan kamu keluar daripada rumah aku selagi kamu tidak mencuri apa yang ada dalam rumah. Tak. Dia kata, aku nak curi apa, ada ceret sebutir. Tak. Tak, tu pun kemek tu. Dia kata, jangan keluar daripada rumah aku selagi mana mu tak curi barang dalam rumah aku. Tak, tapi sebelum mu nak curi ceret aku, kendi aku yang aku guna ambil air sembahyang ni, tak, izinkan aku guna dulu untuk ambil air sembahyang, lepas tu mu nak curi, curilah. Tak, maka dia guna dulu tak ambil air sembahyang. Tak, dalam keadaan dia sembahyang ni, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang curi ni. Tak, mendapat hidayah daripada Allah, dia bertaubat. Tu kata hebat seorang wali perempuan. Tak, tapi berbalik pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata, aku hidup atas dunia ni yang pertamanya untuk puasa di siang hari. Tak, sama ada puasa Isnin Khamis, ada riwayat mengatakan Muaz bin Jabal ni dia puasa selang sehari. Tak, hari ni puasa, esok dak, lusa puasa, esok dak. Kita tak, hak Ramadan pun iyalah, hak yang sunat ni Isnin Khamis pun payah dah nak buat. Sama telah nak buat puasa selang sehari. Nah, yang kedua dia kata qiyamul lail di tengah malam, bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah kerana dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, Nabi berdoa kepada Allah, mohon keampunan Allah, sedangkan kita tahu bahawa Nabi ni adalah seorang yang maksum, seorang yang tidak mempunyai dosa dan terpelihara daripada dosa. Pun memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, sombong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, hari akhirat esok nak minta syafaat Nabi. Tapi kalau kita sombong dengan Nabi, mana mungkin kita ni nak mendapat syafaat daripada Nabi. Tak, sebab itulah sekarang ni ulama kata, tak, bermati-matianlah kita ni untuk mendapat kehidupan yang abadi.
Tak? Janganlah kita bermati-matian di atas dunia ini kerana hanya untuk kehidupan dunia. Maksudnya kita kena bekerja keras untuk mendapat keselesaan, untuk mendapat nikmat yang abadi di hari akhirat esok-esok, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi sekiranya kita sekarang ini ditanya mengenai matlamat hidup, tentulah akan menjawab kami mencintai hidup untuk menziarahi seseorang, menaiki kenderaan-kenderaan mewah, tinggal di vila-vila megah, menikmati makanan-makanan yang lazat, memakai pakaian dan perhiasan yang mahal, menjawab jawatan strategik, menimbulkan harta kekayaan, dan bangga dengan isteri dan anak-anak. Inilah kehidupan yang kita cintai, yang tidak ada beza sama sekali dengan kehidupan binatang-binatang. Nah, maksudnya hidup atas dunia ni celak mata cari makan, keluar gelap balik gelap. Nah, sama juga dengan haiwan, lembu, kuba, kambing, samalah. Pagi tuang dia lepas lembu ni keluar daripada kandang, gilah mu ragut rupuk kat mana sekali pun tak sampai ke tak tanaman orang pun dia belasah juga. Petang buat balik. Kalau kita pun manusia sama begitu juga, nak keluar gelap balik gelap, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita abaikan, maka hidup kita ni tak ubah, seperti sama juga dengan binatang jugalah. Tak? Keluar pagi sebelum subuh keluar dah pada rumah. Semayang subuh tak tahu ke mana dah. Sampai waktu tengah hari, sampai petang balik. Tak sampai rumah lepas isya habis. Tak? Masa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Masa untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada. Sebab apa? Sebab kita ni banyak manusia ni telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukan dunia. Rezeki Allah Taala beri tak? Allah Taala beri. Tak? Pagi tu walaupun tak semayang subuh tetap boleh makan juga. Tengah hari tak semayang zuhur pun tetap boleh makan juga. Tubuh badan sihat juga. Tak? Tetapi inilah manusia yang dikategorikan sebagai istidraj. Tak, yang mendapat keperhiasan dunia, kemewahan dunia di atas dunia ni saja. Tapi di hari akhirat tempatnya adalah api neraka jahanam. Nah, baik. Maka oleh itu wajib kita mengkaji dan merenungi semula kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama terdahulu, agar kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat kematian dan falsafahnya di kalangan mereka. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kematian, dan bagaimana pula mereka menjalani hidup sambil menghayati kematian. Dan ulama-ulama dulu, para sahabat dan ulama terdahulu, mencintai akhirat, dalam masa yang sama tidak tinggalkan dunia. Tak? Waktu bekerja, kerjalah. Tak? Waktu cari untuk mencari nafkah juga. Tapi dalam masa yang sama, ibadahnya kepada Allah dia tidak lupa. Tak? Manusia ini tak, dia mencari hak dunia ni bermati-matian. Tak? Sehingga lupa tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak, sepatutnya kita ni bermati-matian untuk mencari kehidupan yang kekal abadi, yakni kehidupan selepas kematian. Nah, di hari akhirat nanti itulah kehidupan kita yang sebenar. Sebab tu bezanya hanyalah bahawa kita ni boleh bercakap, berakal dan boleh mencapai kemajuan. Haiwan Allah Ta'ala hanya beri otak saja, tapi tak ada akal dan fikiran. Manusia Allah Ta'ala beri akal. Nah, sebab itulah disebut dalam satu hadis Nabi juga, akal itu adalah cahaya. Tak, akal itu adalah cahaya bagi manusia untuk menentukan hala tuju, untuk memikirkan
yang mana baik, yang mana buruk, yang mana buat ni dapat pahala, kalau buat macam ni dapat dosa. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kematian itu adalah satu musibah. Kematian itu adalah rampasan perang. Orang yang mempunyai akal itu adalah cahaya. Kekayaan itu adalah waktu sempit. Kemiskinan itu adalah waktu lengang. Orang yang bertaubat dan sentiasa bertaubat, kembali kepada Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kurniakan akal ni umpama cahaya untuk menentukan hala tuju kita di hari akhirat esok. Allahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hak mula-mula tu dah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang hak yang tidak mengucapkan terima kasih syukur kepada Allah bangun pada waktu pagi ni, itu adalah tanda manusia yang kurang ajar dengan Allah Taala, kerana tidak berterima kasih. Sebab doa ni daripada zaman Nabi Adam lagi. Doa bangun daripada tidur ni sejak zaman Nabi Adam. Ketika mana Nabi Adam diciptakan, dijadikan oleh Allah di dalam syurga. Apabila roh masuk ke dalam tubuh badan Nabi Adam sampai dekat hidung, Nabi Adam bersin. Apabila Nabi Adam bersin, Jibril kata, wahai Adam, apabila kamu bersin, ucaplah Alhamdulillah. Maka Nabi Adam pun ucap Alhamdulillah, disambut oleh malaikat Jibril alaihissalam, yarhamkallah. Maka roh ini berjalan lagi dalam tubuh badan Nabi Adam. Apabila sampai di pinggang, maka Nabi Adam pun bangkit. Apabila Nabi Adam ni bangkit, wahai Adam, apabila kamu bangkit daripada tidur, bacalah, ucaplah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kamu. Sebab tu kita kalau bangun daripada tidur kena baca doa tu. Tak baca doa tu, kita ni tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah Nabi Adam ajar Jibril alaihissalam ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam satu persatu tentang perihal dunia. Setelah bangun, dia ajarkan doa, pakai pakaian ni apa dia ajar satu persatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa tak kala kematian menghampirinya di Mesir, dia memalingkan wajahnya ke dinding dan menangis. Padahal dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah banyak berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian datanglah anaknya yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat alim lagi zuhud, untuk mententeramkan jiwa ayahnya agar sentiasa bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, dan berkata, wahai ayahku, mengapakah engkau menangis? Wahai ayahku, bukankah engkau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah baginda telah melantikmu sebagai pemimpin pasukan dalam peperangan Zat al-Salasil? Bukankah baginda telah memujimu? Bukankah engkau telah bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab? Bukankah kamu adalah penakluk negeri Mesir? Dan bukankah kamu telah berjihad? Dan bukankah kamu telah melakukan segala amal kebaikan itu? Baik,
Maksud yang tersirat apa yang dikatakan oleh anaknya Abdullah radhiyallahu anhu ni, dalam kehidupan hari ni, kalau kita pergi ziarah orang yang sakit yang dalam keadaan sakarat, kalau dia ni seorang yang baik, seorang yang soleh, ataupun seorang mukmin, ataupun orang Islam lah yang baik, tak hendaklah kita mengkhabarkan berita-berita gembira kepada orang yang hampir kepada kematian. Tak, beritahu dia berita-berita gembira atas sebab ibadah yang pernah dia lakukan sewaktu dia hidup, supaya dia ni mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak, khabarkan berita gembira. Tak, ceritakan dia maknai perihal surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dia dapat melihat para malaikat Allah. Di antaranya malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat maut serta malaikat-malaikat yang lain. Tak, pada penghujung kehidupan dia, malaikat ini akan membuka dua pintu. Pintu di bawah dan pintu di atas. Pintu langit dan pintu di bawah ada pintu tanah. Di mana apabila malaikat ini berkata, wahai fulan bin si fulan, maksudnya orang yang dalam keadaan sakarat inilah, nah, lihatlah di atas. Maksudnya lihatlah di atas ni apabila pintu langit dibuka. Nah, apabila pintu langit dibuka, malaikat ni kata, wahai fulan bin si fulan, lihatlah di atas, itu adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah tempatmu. Tak, sekarang pandanglah di bawah. Tak, pandanglah di bawah ni, hak yang tengok ni roh si mati, bukannya orang yang sakit ni bangun tengok paling tengok bawah gitu, dah. Tak, roh dia ni akan berpaling dan melihat di bawah. Tak, maka malaikat ni kata, wahai fulan bin si fulan, itu adalah api neraka Jahannam. Sesungguhnya kamu terlepas daripadanya. Tak, sesungguhnya kamu terlepas daripadanya. Tak, itu bagi orang mukmin. Dan Allah Ta'ala tunjukkan tempat tinggalnya. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tidak akan meninggal seseorang Muslim selagi mana dia tidak mengetahui di manakah tempat tinggalnya di hari akhirat kelak. Tak, maksudnya sebelum dia mati tu, dia dah tahu tempat tinggalnya di hari akhirat kelak, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebab itulah berkait dengan kisah ni, Amru bin Al-As ni, anak dia yang bernama Abdullah pergi dekat Amru bin Al-As mengkhabarkan berita-berita gembira dengan mententerkan jiwa ayahnya. Supaya apa? Dia ni supaya nak ayahnya sentiasa bersangka baik. Tak, kata, wahai ayahku, bukankah kamu dahulu bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak, bukankah kamu, tak, di mana Nabi telah melantikmu sebagai pemimpin pasukan perang? Semua itu adalah berita-berita gembira. Tak, tetapi apa yang dinyatakan oleh Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, di mana dikata, wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku telah melalui 3 fasar dalam kehidupan aku. Sekarang aku ingin menjelaskan kepada kamu, wahai anakku Abdullah. Dia kata, aku ni hidup dalam 3 zaman. Zaman jahiliyah, zaman aku bersama dengan Rasulullah, dan zaman aku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, pada zaman jahiliyah aku tidak mengenal Islam, dan aku adalah orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amru bin Al-As ni dia orang Habsyah. Sebelum dia pergi ke Mekah dan Madinah, tapi berita tentang seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, Nabi inilah, telah sampai di Habsyah, Afrika pada ketika itu.
Tak, walaupun Islam belum lagi sampai ke negara tersebut, tapi berita kerasulan seorang Nabi ni telah sampai. Telah sampai sehingga menyebabkan ramai penduduk Habsyah pada ketika itu nak bertemu siapakah Muhammad bin Abdullah ni, seorang yang hebat sangat sehingga menjadi perbualan manusia. Tak ramai berpindah pergi ke Mekah dan juga Madinah. Sebab apa? Nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah berita itu sampai kepada Amr bin Al-As. Sehinggalah beliau mendapat hidayah daripada Allah dan memeluk Islam. Apabila dia peluk Islam, dia pun berhijrahlah pergi ke Mekah dan Madinah. Sebab apa? Kerinduan dia untuk bertemu dengan seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nak pergi jumpa dengan Nabi ni di Madinah. Ketika itu Nabi berada di dalam Masjid Nabawi. Sebaik sahaja dia masuk ke dalam Masjid Nabawi dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pun melihat Amr bin Al-As, maka baginda pun panggil kepada Amr, wahai Amr, mendekatlah kamu kepada aku. Mari sini, mari dekat aku ni. Maka berlakulah bai'ah di antara Amr bin Al-As dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu fasa kehidupan dia yang kedua. Yang ketiganya, Amr bin Al-As kata, maka sungguh malang nasib aku. Sebab apa? Sebab aku tidak wafat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umurnya masih lagi dipanjangkan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pada ketika itu mengharapkan dapat mati dulu sebelum Nabi wafat. Di antaranya sebab doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa daripada Nabi. Jadi ramai juga para sahabat ni hidup umurnya masih dipanjangkan selepas kewafatan Rasulullah. Di antaranya Amr bin Al-As ni kata, alangkah malangnya aku ni. Sebab apa? Umur aku masih lagi dipanjangkan dan aku sekarang ini telah disibukkan dengan urusan dunia. Dan aku tidak mengetahui selepas kematianku nanti ke manakah aku pergi. Sama ada aku dipersilakan masuk ke dalam syurga ataupun sebaliknya. Jadi para sahabat ni ramai yang merasa bimbang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka persediaan diri yang sebenar adalah ketika menghadapi kematian. Berazamlah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan melakukan pelbagai amal soleh dan tidak membuangnya dengan sia-sia. Sebab itulah Nabi kata kekayaan itu adalah waktu sempit. Masa miskin, masa susah boleh mari surau masjid, duduk dalam surau masjid. Tapi dah kaya sikit susah nak mari. Sebab apa? Takut tinggal harta di rumah. Tengah semayang kan, mari jadi dok kosong, dok mikir orang masuk, takut rumah dimasuki pencuri lah dan sebagainya. Baik. Maka gunakan amal ni, waktu yang ada ni untuk kita melakukan amal soleh dan tidak membuatnya dengan sia-sia. Supaya kita ni apabila mati dalam keadaan sentiasa melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata, Sufyan As-Sauri mati kerana dia mengingati kematian sehingga merasakan denyutan darah dalam jantungnya. Ketika dia dibawa kepada seorang doktor, doktor itu berkata, orang ini tidak akan hidup lebih dari 3 hari lagi kerana jantungnya sudah tidak bergerak seperti biasa. Kerana Imam As-Sauri pernah membaca surah At-Takasur pada satu malam, lalu mengulang-ulangi sampai waktu paginya, sambil
menangis. Keluarga dan tetangganya juga ikut menangis kerana mendengar tangisan tersebut. Di mana ayat yang diulang-ulanginya oleh Sufyan Al-Tsauri ini, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya Imam Sufyan Al-Tsauri ni dia yakin bahawa ada hari perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin adanya persoalan pertanyaan di dalam kubur. Dia yakin adanya hari apa ni? Hari pembalasan. Tak, sehingga ayat Allah yang dibaca tu sehingga dia turut menangis. Tak, atas keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak, maknanya dia faham apa kehendak ayat-ayat Allah, sehingga kan orang yang berada di rumahnya pun turut menangis mendengar akan bacaan Sufyan Al-Tsauri ini. Dan dia mati juga kerana merasakan denyutan, kerana banyak sangat mengingati kematian. Tak, mengingati kematian sehingga merosakkan segala urat saraf yang ada di dalam tubuh badan dia. Ni keyakinan orang dulu. Tak, memperbanyakkan akan mengingati akan kematian. Seperti mana Nabi suruh apa? Perbanyakkanlah mengingati kematian. Ini aksiru fi hazimil lazat. Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kenikmatan. Nah, kenikmatan dunia hari ini hak yang kita tidak akan bawa hingga hari akhirat. Apa nikmat atas dunia hari ini yang Allah Ta'ala beri banyak, tapi adakah semua nikmat tersebut kita akan bawa mati? Tak. Tak, hak yang betul-betul membawa nikmat kita adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat kita yang sebenar. Tak, itulah nikmat kita yang sebenar. Tak, supaya apa? Apabila buku amalan kita dibentangkan di hari Yaumul Mahsyar, tak, kita terlepas daripada azab kubur, kita terlepas daripada azab api neraka Jahannam. Tak, sebab di antara amalan-amalan kita ni, hak yang kita buat hari ni diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin kepada apa? Kepada adanya hari kiamat. Kita sekarang ni ramai manusia takut kepada virus daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada takut kepada Allah. Kata siapa dia, seorang ulama, Maulana Helmi, seandainya kita takut kepada Allah sama seperti kita takut kepada wabak hak yang berlaku sekarang ni, nescaya kita ni akan mati mendapat syurga Allah Ta'ala. Maksudnya kita lebih takut kepada Allah daripada wabak hak yang melanda hari ni. Jadi ramai manusia ni takut kepada wabak. Sehingga ada berlakunya pembelian panik. Beberapa pasar raya di sebelah Subang Jaya sana tu banyak dah barang keperluan harian kosong atas rak. Kosong. Ayam nak beli seko pun tak ada. Takutnya. Kerana pembelian panik, takut pada wabak. Kita tak heran sebab apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena wabak, hampir mengorbankan seramai 3,000 orang sahabat. 3,000 orang sahabat. Haki pasal Masjidil Haram tutup tu ramai juga orang marah. Marah sebab apa Masjidil Haram ditutup? Sebab wabak. Tak pelik. Dulu pun pernah tutup dah. Dan solat jemaah pun pernah ditangguhkan di Masjidil Haram. Haji pun pernah ditangguhkan juga di Masjidil Haram. 40 kali pernah ditangguhkan di Masjidil Haram sebab wabak. Dia marah hak yang tutup. Ni hak yang buka ni apa tak mari. Tai buka tak mari. Tai tutup dia marah. Tu yang pelik manusia hari ni. Macam-macam alasan. Jadi mudah-mudahan selangor ni insya-Allah lah.
Sebab setakat hari ini hanya dua kenyataan daripada Jabatan Mufti Perlis dengan Mufti Negeri Sembilan tangguhkan segala, dan solat Jumaat dan juga ceramah-ceramah lah sehingga 26 hari bulan tak silap saya lah. Selangor insya-Allah mungkin esok baru keluar statement. Nah, sekarang ni pun apa yang kita dapat ketahui, orang-orang yang pakar dalam ilmu Islam ni tengah bermusyawarah lah untuk menentukan tapi keputusan daripada Duli Tuanku. Kalau Tuanku Sultan kata teruskan macam biasa, terus macam biasalah. Jadi kita harap Selangor ni tidaklah, tidak segala solat Jumaat dan sebagainya ditanggung. Kalau kena bulan puasa lagi terus, rasanya tak ada orang mari sembahyang kawan. Kalau kena bulan puasa lah. Jadi kalau esok di di Adakah Baru di Selangor pun ditangguhkan juga, bila subuh keesokan tu, waktu azan tu kena tambah lah as-salat fi buyutikum tu, solatlah kamu di rumah. Jadi kalau orang tak biasa dengar, jarang mana pulak ni, pulak dah. Sebab Nabi pernah suruh Bilal tambahkan ayat pada laungan azan sewaktu hujan lebat. Hujan yang lebat dah ketika wabak, Nabi kata tambahkan ayat selepas ayat as-salat ni, as-salati fi buyutikum ni, solatlah kamu di rumah. Yang sekarang ni yang berlaku hanya di Kuwait. Di Perlis pun dah buat dah. Negeri Sembilan mungkin esok. Jadi orang tak biasa tengok ni masjid mana pula ada tambahan lepas ayat as-salat ni, ayat lain pula dah. Ni ada disebut dalam hadis sahih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Bilal supaya melakukan salatu fi buyutikum, solatlah kamu di rumah. Maka kalau berlaku esok pukul 3 asar tu kena buat bila. Baik, kita berhenti seketika beri laluan azan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada juga ulama yang menyiapkan diri dengan menyediakan kain kafan untuk dirinya dan meletakkan di bahagian atas bumbung bilik tidur, sehingga setiap hari matanya melihat kain kafan tersebut dan hatinya selalu teringat akan kematian. Ini di antara contoh amalan ulama-ulama terdahulu untuk mengingati kematian dengan meletakkan kain kafan di dalam rumah, simpan kain kafan dalam rumah. Letak dekat katil tu, dekat alang atas, letak atas. Maka apabila dia baring, dia akan melihat kain kafan. Celak mata pagi pun tengok kain kafan juga. Ulama juga mengatakan adalah sunat apabila mencapai umur 60 tahun menyimpan kain kafan di dalam rumah. Dan ulama ambil kenapa umur 60? Kerana dia ambil daripada umur Rasulullah di antara 60-63. Dan sunat menyimpan kain kafan di dalam rumah supaya mengingati akan kematian. Dan kita boleh simpan kain kafan dalam rumah. Tengok batu nesang pun takut kotak-kotak kain kafan. Beli jabat pun buat balik, letak atas meja dalam rumah. Orang rumah balik, "Wan abang kain kafan, siapa dia pula parti?" Murah. Ataupun hadiah, buatkan sebagai hadiah pun tak ada jadi masalah, sebagai mengingati akan kematian. Inilah amalan ulama-ulama terdahulu. Sering juga menziarahi kubur supaya dapat mengingati kematian. Maka ada beberapa perkara yang boleh mengingati kematian. Di antaranya disebut oleh ulama membaca kitab Allah sambil menhayatinya. Ini membaca Al-Quran sambil menhayatinya. Berusahalah menangis jika kamu tidak dapat menangis dengan tangisan yang sebenar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jika tidak dapat menangis maka berusahalah untuk menangis. Baca Quran, fahami ayat-ayat tersebut dan berusahalah untuk menangis. Dan orang dulu pada zaman
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Orang yang keras-keras hati pada zaman Imam Asy-Syafi'i, kalau dia nak menangis, dia akan pergi ke Masjidil Haram, di mana tempat Imam Asy-Syafi'i membaca Quran di Hijr Ismail. Sehingga ulama mengatakan sesiapa yang mendengar suara Imam Asy-Syafi'i membaca Quran di Hijr Ismail pastilah menangis. Suara Imam Asy-Syafi'i umur 9 tahun duk ngaji dekat Hijr Ismail. Umur 13 boleh buat keluar fatwa setelah dibenarkan, diberi hak oleh tok guru dia, baru boleh keluarkan fatwa bab-bab hukum ni pada usia 13 tahun. Kita umur 13 lastik duk tekak ni. Lastik duk tekak yoyo dalam poket. Umur 9 tahun, umur 9 tahun duk main guli. Imam Syafi'i umur 9 tahun duk ngaji dekat Hijr Ismail. Siapa hak yang mari untuk tawaf ke ziarah ke Masjidil Haram dengar suara Imam Syafi'i, sehingga ulama kata wajib menangis. Maksudnya pasti menangis dengar suara Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga jenazah Imam Asy-Syafi'i ni di apa ni, diberi penghormatan oleh Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan. Apabila jenazah Imam Asy-Syafi'i lalu ikut depan rumah Rabi'atul Adawiyah, dia tahan, sila bawa masuk jenazah Imam Syafi'i dalam rumah aku untuk aku solat sebentar. Jenazah Imam Asy-Syafi'i disolatkan oleh bapa wali wanita di dalam rumah dia. Tu Imam Syafi'i, bukan Haji Syafi'i. Tu Haji Syafi'i kontraktor lain. Ni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yakni di antara ulama yang menjadi ikutan mazhab kita hari ni lah. Bacalah Quran dan secara perlahan serta berusaha untuk menghayati kandungan. Semoga dengan demikian Allah mengurniakan ke arah jalan yang benar dan mengembalikan kita kepada kelompok-kelompoknya. Baca dan faham. Sebab itulah para sahabat dulu apabila mendapat wahyu daripada Nabi, Nabi dapat wahyu dan Nabi bacakan kepada sahabat. Sahabat dengar, baca dan faham. Barulah dia minta ayat yang lain daripada Rasulullah. Ulama dulu kalau ngaji dengan tok guru, dia baca satu ayat, baca berulang-ulang sehingga faham maksud ayat Allah dengan tafsir yang tersurat dan tersirat, baru alih ayat yang lain. Baru alih ayat yang lain. Baru faham. Kita dah hari ni budak-budak learning baca kadang lacak 10 ayat nak suruh alih ayat baru dah. Tak alihkan tu marah pula ke ustaz hang ngajar. Kita ingat masa ngaji pondok dululah, cerita 20-30 tahun yang lepas, masa ngaji pondok belajar bismillahirrahmanirrahim saja setengah tahun. Setengah tahun bismillahirrahmanirrahim, satu ayat tu setengah tahun, barulah boleh masuk kepada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Tu pun setengah tahun juga. Tu cerita masa kita duk ngaji pondok dulu dah. Kita ngaji pondok dah lama, lebih kurang 23 tahun. Berumur 23 tahun kita ngaji pondok. Dah duk belajar bab ayat Quran ni saja tafsir satu ayat setengah 6 bulan baru alih. Supaya apa? Tu guru ni dia nak kita ni betul-betul faham dengan ayat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh ayat pada ayat yang lain. Dia tak macam budak-budak ni. Budak-budak ni dia ajar boleh baca, nak suruh pindah ayat baru lalu dah. Sama juga apabila kita buat tadarus Al-Quran. Kadang-kadang tadarus Al-Quran ni dia tidak faham dengan ayat, dia duk mikir nak khatam cepat je. Fikir nak khatam cepat. Sebenarnya ramai yang tidak khatam dalam bab tadarus Al-Quran. Sebab apa? Sebab sapateng kelerang dia baca 2 muka surat, habis hak dia, orang sebelah dia sambung pula, dia lari ke lain. Dia baca dah baca. Katakanlah dia ambil dulu 2 muka surat, lepas tu sebelah dia pula dah satu kumpulan 10 orang.
Hak ni pula ambil 2 muka surat. Hak yang hadir ni dia pun tutup Quran, dia pergi berjalan rata lah, pergi tidur dulu lah begitu gini. Sapateng dia pula baru dia mari. Kalau habis nanti dia khatam tau. Tak khatam. Sepatutnya dia kena, apabila dia dah selesai, orang sebelah baca, dia kena tasmi' pula bacaan. Baru betul. Tak baru betul. Dah kena hak nombor 1, 2 muka surat, hak nombor 10 dan nilai haliu dulu. Nak boleh sapateng je. Dan dengar ayat Quran memang mudah mengatur. Nak boleh sampai ke nombor 10 terletak dulu atas atas. Sebab tu kena faham betul-betul. Barulah kita boleh pindah pada satu ayat yang lain. Baik, di antara faktor yang lain juga mengingati kematian, ulama kata hendaklah kamu sering menziarahi kubur. Jadikanlah ziarah kubur sebagai salah satu agenda tetap kegiatan hidup, lalu berdirilah di sana barang seketika dan ingatlah di manakah rakan-rakanmu yang dahulu selalu bermain bersamamu. Jadikan ziarah kubur ni satu aktiviti riadah tetap dalam kehidupan. Tak boleh pergi tiap-tiap minggu, paling kurang pun sebulan sekali. Kita pernah mencadangkan kepada pihak surau, tak adakan program bersama dengan anak muda, paling kurang pun 2 bulan sekali program ziarah kubur. Dan mana 1 hari berada di tanah kubur daripada pagi sampai ke petang. Mana tanah kubur tu dengan beri tazkirah lah apa semua di tanah kubur. Supaya apa? Mengingati akan kematian. Jangan sertakan bayaran, percuma. Tapi tak ada orang juga lagi. Sebut kubur ni orang takut. Orang pergi kubur ni waktu bila? Waktu tanya orang mati. Itu pun pasal ramai orang. Kalau seorang-seorang memang ada pergi ya. Tanya gaya. Kalau seorang-seorang pergi tak kubur, tak pergi. Security pun lagi. Tak duduk kubur seorang daripada waktu malam security. Jadikan ziarah ziarah tetap, berdiri di sana barang seketika dan berdoa. Kerana pernah dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz selepas melaksanakan solat hari raya. Ketika dalam perjalanan pulang dia lalu ikut kubur ni Umar bin Abdul Aziz. Maka dia tanya kepada sahabat, wahai sahabat, tahukah kamu apa yang telah dibuat kematian terhadap saudara-saudaraku ini? Maka sahabat jawab, tidak wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Abdul Aziz kata, ketahuilah bahawa kematian telah memakan kedua-dua biji mata mereka, memisahkan kedua telapak tangan dari pergelangan siku, memutuskan kedua pergelangan, melepaskan kedua lengan dari badan mereka. Segala sesuatu dari tubuh mereka telah dipisahkan oleh kematian. Hari yang ketiga mayat berada di dalam kubur. Goliknya orang awam lah macam kita ni. Habis. Hari yang ketiga ni ulat dah mulai makan tubuh badan kita ni, dah memisahkan di antara tulang-tulang sendi. Dah makan biji mata, makan pipi, makan pergelangan tangan, memisahkan. Maknanya daging kita ni akan menjadi tanah. Dimakan oleh ulat-ulat, ulat ni buang najis jadi tanah. Hak yang tinggal hanyalah tulang sulbi. Tulang sulbi saja. Tulang-tulang lain akan hancur dimakan oleh ulat-ulat di dalam tanah. Pada hari yang ketiga bermulalah. Sebab Umar bin Abdul Aziz kata, kematian telah memakan kedua biji mata mereka. Sebab itulah apabila Umar bin Abdul Aziz ni, dia kata kepada jemaah menteri dia lah, tahukah kamu apa yang akan berlaku kepada aku selepas hari yang ketiga di dalam kubur? Sebab Umar bin Abdul Aziz ni dia memerintah 22 buah negara, tapi dia dah yang paling miskinnya. Baju ada selai. Sedangkan dia pemerintah. Baju ada selai je, satu helai jubah. Sehingga kan orang nak sedekah pula baju kepada Umar bin Abdul Aziz ni. Sehingga dia kata, wahai sahabat aku, mau tahu tak, pada hari yang ketiga apabila aku berada di alam barzah, nescaya tubuh badanku telah dimakan oleh ulat-ulat dan tubuh aku akan menjadi tanah.
Segala tulang belulang akan hancur kecuali tulang sulbi. Tulang ekor kita ni lah yang akan membentuk menjadi manusia semula kembali asal pada hari kiamat kelak. Kita akan dibangkitkan daripada tulang sulbi. Sama juga apabila terbentuk kita ni dalam perut mak, dalam rahim ibu ni, asalnya bermula dengan tulang sulbi. Daripada tulang sulbi inilah Allah Ta'ala besarkan tulang sulbi ni, keluar kaki, keluar tangan, keluar kepala, bentuk organ dalaman. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Yasin, dalam surah Sajdah dan beberapa surah-surah yang lain, di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian manusia asalnya daripada setitis air mani. Kemudian aku yang mendewasakan kamu, aku yang mendidikkan kamu, aku yang beri kekuasaan kepada kamu, tetapi akhirnya kamu menjadi penentang yang nyata. Setelah Allah Ta'ala besarkan kita daripada lemah, diberi sedikit kekuasaan, daripada miskin diberi sedikit kemewahan, dan kamu mengumpulkan harta, kemudian kamu menjadi kedekut, dan akhirnya kamu menjadi penentang yang nyata. Jadi ramailah manusia gitu. Masa lemah semua orang tolong, dan kuat tiba-tiba kamu menentang orang yang telah tolong kamu. Aku yang mendewasakan kamu, Allah Ta'ala yang mendewasakan kita. Aku yang mendidikkan kamu, di mana Allah Ta'ala yang bagi kita ni cerdik. Kalau pergi belajar di sekolah, mengajar universiti sekali pun belajar, kalau Allah Ta'ala tak izin, cerdik tak cerdik. Bukan salah ke cikgu ajar betul dah, tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, cerdik tak izin, tak cerdik. Sama kat pada kita makan nasi. Kalau Allah Ta'ala tak izin, telanglah 10 kilo beras sehari pun tak kenyang perut. Telang dengan puyuk-puyuk ke dengan kawah-kawah sekali pun kenyang tak perut kalau Allah Ta'ala tak izin. Sebab apa? Kita boleh tengok ketika mana? Ketika manusia dalam keadaan saqarat. Apabila manusia dalam keadaan saqaratul maut, kalau dia minta air, orang yang nak mati ni minta air, maka kita hak lagi ziarah ni wajib beri dia air. Nak minta air, bagi air. Tapi apabila dia diminta selalu duk minum, sebenarnya kerana Allah Ta'ala dah tarik nikmat dia untuk menghilangkan dahaga. Sebab tu kadang-kadang orang yang sakit ni dia minta makan, beri nasi sepinggang habis, beri 2 pinggang habis. Sebab apa? Allah Ta'ala dah tarik nikmat kenyang pada diri dia. Nikmat tu tak ada, Allah Ta'ala sudah tarik. Kadang-kadang tengah sihat gini pun ada juga Allah Ta'ala tarik nikmat macam-macam dah kita ni. Cuma kita ni je yang belum lagi sedar dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dan nikmat yang Allah Ta'ala tarik. Baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ni menangis, dan orang yang ikut sekalipun menangis tanpa mengira orang soleh mahupun orang fasik. Dan yang ketiganya, cara kita mengingati kematian, yakni berteman dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang-orang soleh. Duduk bersama mereka. Apabila kita duduk bersama dengan orang soleh sudah tentu ianya orang yang baik. Orang baik belum tentu ianya soleh. Apabila kita duduk bersama dengan orang soleh, rahmat Allah akan turun. Sebab itulah apabila ada majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu, orang hak dalam majlis ilmu ini mendapat rahmat, dan rumah di sekitar majlis ilmu ni, surau masjid pun mendapat rahmat juga daripada Allah Ta'ala. Atas asbab apa? Atas asbab adanya majlis ilmu dekat sini. Atas sebab adanya, maka rahmat Allah ni turun, maka meliputi jiran-jiran yang sekeliling berada di rumah Allah dapat juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan Allah akan meliputimu dengan keutamaan darinya, kerana orang yang soleh akan mengingatkanmu kepada kematian dan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan melengahkanmu daripada mengingati keduanya dengan pelbagai kegiatan yang sia-sia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak soleh.
Nah, maka duduklah bersama orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita semua ni mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala, cukuplah sekadar tu insya-Allah. Kita bertemu lagi pada bulan yang akan datang pada bab yang kedua, yakni bab tak kala engkau dimasukkan ke liang lahat. Wallahu alam. Muslimin muslimat yang dirahmati